Return percentage ialah 18%. Mahal kot 18%. Buat lagi best tu, tiga-tiga tak syariah. Hai, Assalamualaikum. Saya Hafiz Ilyas. Hari ini kita akan cerita tentang perbezaan di antara application Raiz dan Wahid. So mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu lagi. Raiz dan Wahid ni ialah application yang kita boleh download dalam handphone untuk tujuan pelaburan. Micro investing, maknanya duit-duit kecil lah yang kita akan laburkan. Dua-dua ada perbezaan. Untuk video saya ni, saya akan sentuh perbezaan antara Raiz dan Wahid dari 4 perkara, iaitu cost, diversification, syariah, compliance dan juga minimum investment amount. Yang pertama sekali dari sudut cost. Kalau untuk Raiz, anda boleh check di palang 3 tu, my setting, support dan juga fees. Dekat situ anda boleh nampak clear and simple, RM5 sebulan untuk akaun di bawah 6,000 dan juga 0.025 sebulan untuk akaun di atas 6,000. Jadi kalau 0.025 untuk akaun atas 6,000 ni, kita boleh jadikan setahun ialah 0.3%. Dan untuk RM1.5 sebulan ni ialah RM18 setahun. Manakala untuk Wahid, anda boleh tekan di palang 3 tu juga, support, FAQ dan juga dia akan bawa ke website. Anda boleh nampak dekat situ. So dekat sini dia punya fees adalah 100 ke 499k ialah 0.79%, dan juga untuk 500,000 ke atas adalah 0.39%. Jadi perbezaan dekat sini ialah jika anda invest 1,000 di Raiz, charge yang akan anda kena adalah RM18 setahun. In term of percentage ialah 1.8% sebulan. Yang tu okey lagi. Andai kata anda simpan RM5,000, pun anda akan kena RM18 setahun. In term of percentage ialah 0.36% setahun. Itu pun kira okey lagi lah. Tapi jadi masalah kalau korang ni dalam tempoh baru nak test lah, amount yang korang letak tu dalam katakan 100 ataupun 200, kita letak 100 lah. 100 korang tetap juga akan kena charge RM18 setahun. Return percentage ialah 18%. Mahal kot 18%. Buat lagi best tu, bila korang tengok dalam apps, korang nampak untung-untung saja. Yang korang tak perasan adalah tiap-tiap bulan dia akan tolak RM1.5 tu daripada bank account korang, bukannya dia akan tolak daripada apps ni. So dalam apps ni dia tak akan reflect yang RM1.5 tu. Dalam bank statement tiap-tiap bulan, 10 hari bulan kot, baru dia akan charge. Melainkan dalam account bank tu tak ada duit, barulah dia akan start tolak daripada RM100 dalam Raiz account ni. Manakala untuk Wahid pula, untuk akaun 100 ke 499, 0.79%. Kalau kita buat comparison dengan Raiz, maknanya Wahid lagi murah lah untuk investment di bawah 6,000. Kalau kita letak RM1,000, kita baru kena charge dalam 0.7% setahun compared to Raiz lah. Cuma Wahid dia ada satu instrumen baru, iaitu dia boleh buat 2 portfolio. Maksudnya kita buat tabung pertama, maybe contohlah tabung pertama kita buat untuk kahwin, tabung kedua kita buat untuk rumah. So jadinya kalau kita buat 2 portfolio macam tu, ada bahaya sikit lah, sebab dia akan charge RM2.5 sebulan. So kalau RM2.5 sebulan, or kalau kita ada dalam tier 0.79%, dia akan charge RM2.5 sebulan ataupun 0.79% setahun, whichever is higher. So katakanlah kita letak RM1,000 dalam Wahid, 500 dalam akaun kahwin, 500 dalam akaun rumah, dia akan charge RM2.5 sebulan lah. So setahun bersamaan dengan RM30. RM30 bahagi dengan RM1,000 tadi, bersamaan dengan 3% setahun. Yang jadi lagi sedihnya kalau anda cuma ada RM200, 100 dalam akaun kahwin dan 100 lagi dalam akaun rumah. Anda kena charge RM30 setahun, equals bagi dengan RM200, anda kena charge 15% setahun. Sedih, tinggi lah.
korang kena tahulah berapa target korang dan berapa korang nak simpan untuk macam saya tabung ni sebenarnya saya buat untuk tujuan membeli rumah jelah, daripada bujang lagi asyik-asyik rumah je kan, Shah Alam ke mana ke, Wang Semaju ke, Banting ke, Selayang, macam-macam tempat lah saya duduk kan. So diharapkan dua apps ni, instrumen ni akan boleh membantu saya untuk membina tabung rumah. Okey. Yang kedua yang kita akan tengok adalah diversification. Kalau kita tengok diversification di Rais berbanding di Wahid, di Rais ni cuma ada 3 fund sahaja, iaitu ASN Equity 3, ASN Imbang 2 dan ASN Sara 1. Portfolio ada 3 juga, agresif, moderate dan juga konservatif. Dia just main-main dekat situ lah. Kalau agresif 80% dekat equity, 20% dekat Sara. Kalau konservatif 80% dekat Sara, 20% dekat equity 3. Kalau moderate pula 100% dekat Imbang 2 tu lah. Jadi untuk Wahid pula, dia ada lebih banyak portfolio. Dia ada very aggressive, dia ada aggressive, moderately aggressive, moderate konservatif, very konservatif, gold. Dia ada lebih kurang 6 dekat situ. Dan dia punya market yang dia masuk adalah global lah. Jadi kita akan boleh nampak ada Sukuk lah, ada US global market lah. Yang ketiga yang kita akan tengok adalah dari sudut syariah. So untuk Rais ni kita senang kita tengok fund fact sheet untuk tiga fund ni sahaja. Okey, kalau anda tengok ASN Equity 3, Imbang 2 dan Sara ni tiga tak syariah. Okey, sebenarnya untuk ASNB, fund fact sheet ni sebenarnya untuk under Securities Commission. Untuk ASNB, diorang tak pakai Securities Commission ni. Saya tak faham lah macam mana. Cuma diorang pakai fatwa lah. So boleh tengok dekat laporan fatwa Muzakarah 08 ni, ini saya anda boleh tengok lah dekat sini, yang mengatakan simpanan ke ASN, ASB, ASW dan semua produk lah di bawah ASNB adalah jatuh di bawah harus. Manakala untuk Wahid pula, dia pakai robot advisor dan ditapis oleh panel advisor. Jadi sebelum dia, robot advisor yang akan tentukan fund ataupun apa yang nak kena beli, tapi panel advisor yang akan tentukan sama ada diorang beli ke ataupun tidak lah. So dalam arti kata lain, untuk syariah ni saya boleh kata dua-dua boleh lah. Dua-dua boleh, satu syariah, satu lagi harus. Yang nombor 4 ni pula adalah kita nak tengok minimum investment untuk kedua-dua application ni. Untuk Rais minimum RM5, top up RM5. Untuk Wahid minimum 100, top up pun 100. Yang saya suka dalam apps Rais ni, dia ada satu function round up. Yang tu yang paling saya rasa saya tak jumpa ke tempat lain. Saya ada jumpa satu di MAE, tapi simpan dalam saving account lah. Saving account berapa sen sangat kan. So yang ni lain. Maksud dia macam ni, bila kita belanja RM5.8, lagi 20 sen cukup RM6. So dia akan automatically ambil 20 sen tu dan dia akan masukkan ke dalam akaun Rais ni. Function ni hanya untuk sesiapa yang menggunakan debit card Maybank yang setakat saya tahu untuk sekarang ni. Cuma siapa yang ada debit card Maybank sahaja yang boleh pakai function roundup ni. Saya rasa pihak Rais tengah usahakan untuk meluaskan bank-bank yang boleh digunakan untuk function roundup ni. Tapi maybe dalam proses saya percaya diorang memang tengah apply lah dengan bank-bank lain. Saya rasa kenapa Maybank yang dia orang start ialah sebab Rais ni sebenarnya subsidiary di bawah PUNB. Jadi PUNB kan own Maybank. So saya rasa disebabkan itulah Maybank diorang senang dapat kelulusan untuk buat function roundup ni. Bank-bank lain mungkin masa depan mungkin akan ada lah kot. So untuk Wahid pula dia cuma 100, top up pun 100 saja. So dia agak apa ni lah, kita tak boleh macam rakyat macam tiba-tiba ada RM10 kita boleh masukkan kan. Wahid kita kena tunggu ada 100 baru kita boleh top up, baru kita boleh start invest. Bukan top up lah, ingat ni apa, handphone ni. Jadi kesimpulannya saya lebih memilih Wahid lah berbanding dengan Rais untuk sementara waktu ini, sebab duit dalam Wahid pun tak adalah banyak sangat kan. So kalau saya masuk dalam Rais, saya akan kena charge tinggi in term of percentage. So
Selepas duit saya dah sampai certain amount, maybe 5,000 ke, barulah saya akan masukkan ke dalam akaun Raiz untuk aktifkan yang round up tu. So selain daripada tu, saya takkan sentuh bab keuntungan lah. Walaupun saya boleh nampak yang keuntungan dalam Wahid ni saya nampak lebih laju sikit berbanding dengan Raiz. Tapi itu bukan sole purpose saya untuk menyimpan. Kita menyimpan ni, saya menyimpan ni untuk jangka masa yang sedikit panjang. Dan kalau kita simpan di saving account, kita dapat berapa sen je. So kita ambil risk sikit untuk masuk dalam untuk invest dalam apps-apps yang macam ni. So ada rezeki kita akan dapat lebih tinggi sikit lah daripada kita simpan di saving account. Jadinya itu sajalah. Jika anda nak bantu saya membina tabung rumah saya, anda boleh gunakan referral code untuk download apps Raiz di sini. Dan juga untuk download apps Wahid, anda boleh guna referral account di sini. Sini. Jadi saya berharap video ni dapat memberi manfaat kepada anda, menjadi seorang well informed investor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.